Sesungguhnya amalan yang mula dihisab atas seseorang hamba di hari kiamat adalah amalan solatnya. Sekiranya baik solatnya, maka baik segala amalannya. Sekiranya buruk solatnya, maka buruklah segala amalannya. Semayang tuan-tuan dan rahmati Allah, sebelum kita menyambut Ramadan yang akan datang, maka perkara pertama yang perlu kita perbetulkan untuk mendapat puasa kefarduan, puasa fardu yang lebih baik, maka kita perbetulkan solat kita dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Sadaqallahul Azim. Fadilah muhtaram yang semati Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan jawatan kuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan haji, perempuan hajah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semuanya? Sihat? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Selagi Allah memberi kita keizinan untuk bertandang ke rumahnya, selagi Allah memilih kita, setelah ramai-ramai yang mendengar perkataan hayya 'alas solah, marilah mengerjakan solat, kata muazzin. Ramai orang yang mendengar perkataan hayya 'alas solah ni, tuan-tuan, tetapi apa yang dijawab di sana, la haula wala quwwata illa billah. Apa maknanya? Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ramai orang yang mendengar seruan ini, namun kitalah yang Allah bagi daya, kitalah yang Allah bagi kekuatan untuk sampai di rumahnya. Mudah-mudahan rezeki dan pilihan ini, tuan-tuan hadirin dan dirahmati Allah, dikekalkan kepada kita dan juga kepada orang-orang lain yang turut mendengar seruan ini hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan hadirin dan dirahmati Allah, kita ini adalah satu umat yang hidup di hujung ataupun di akhir zaman dalam usia yang pendek. Sebab itu kata Imam Syafi'i, cukuplah satu surah yang Allah turunkan kepada kita. Surah ini mencakupi semua kandungan isi Al-Quran, iaitulah surah yang pendek, suratul Asri. Mana kata Imam Syafi'i, cukup jika Allah turunkan surah Al-Asr itu untuk panduan kita menjadi orang yang berguna. Kalaulah tak ada Al-Quran, cukup dengan surah Al-Asr itu untuk kita jadi hamba yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah ingatkan kita dengan perkataan sumpah, iaitulah berkenaan masa. Wal asri, demi masa. Wawil qasam. Waw yang diguna pada surah ini adalah waw yang bermaksud sumpah.
Bahkan Nabi SAW peringat pula kepada kita bila tentang masa ini pada beberapa keadaan. Yang pertama Nabi ingatkan kita tuan-tuan, iaitulah ketika kita muda sebelum sampai tua. Kenapa Ustaz? Tua tak boleh semayang ke? Tua tak boleh buat ibadah ke? Boleh buat ibadah tuan-tuan, tetapi tidak seringan waktu muda. Orang muda kalau pergi umrah, orang muda kalau pergi buat haji tuan-tuan, laju dia punya sa'i dia, laju dia punya tawaf dia. Kita pun cukup juga, tapi lambat sikit lah kan. Berdiri masa semayang, tu imam baca ra'aital lazi pun berasa macam panjang dah. Tapi imam tu dah baca pendek dah. Kemudian Nabi SAW ingatkan kita lagi waktu sihat sebelum sakit tuan-tuan. Masa tengah duduk sihat sebelum datang sakit. Bila datang sakit, hanya hasrat, hanya berkeinginan, hanya kemahuan. Tetapi nak buat ibadah kadang-kadang tak mampu. Orang yang duduk di ward hospital, yang duduk di dalam hospital, dia duduk tepi tingkap hospital tuan-tuan, dengar suara azan dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia terdetik dalam hati dia, ya Allah, kalaulah aku sihat, boleh aku pergi semayang di masjid. Allah bagi dia sihat tuan-tuan, balik main di rumah, haram tak semayang kat pun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi satu halangan kita nak buat ibadah dan tidak sesempurna orang yang sihat. Jadi Rasulullah peringat kita, masa sihat buatlah amal ibadah tuan-tuan sebelum datang masa sakit kita. Kemudian kata Nabi SAW, ingatlah masa lapang kamu sebelum datang sibuk. Tuan-tuan, sibuk ni masa bila? Sibuk ni kata ulama yang paling climax sekali adalah ketika sakaratul maut. Waktu nazak itulah sibuk yang paling sibuk sekali. Kita hari ni mungkin sibuk dengan bisnes dan sebagainya. Kita sibuk dengan kita punya urusan kerajaan, sibuk dengan urusan swasta dan sebagainya tuan-tuan. Kita berasa sibuk dah. Tetapi ulama kata yang paling sibuk sekali adalah waktu nazak kita. Anak kita kiri kanan, dia datang dekat telinga kita, katanya, ayah katalah la ilaha illallah, dia talkinkan kita. Seorang lagi datang di sebelah kiri pula, mak sebutlah la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain kata ada syaitan yang datang berupa orang tua kita, bawa selah air, katanya, nak minumlah air ini, katakan Yahudi itu benar, Nasrani itu benar. Ini masa ni tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, masa yang betul-betul sibuk. Jadi nak ikut yang mana satu? Namun kata Nabi SAW, siapa yang berjaya tuan-tuan? Man akhiril kalami la ilaha illallah dakhalal jannati. Siapa dia yang akhir perkataan dia la ilaha illallah, maka itulah orang yang akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin dan dirahmati Allah, orang yang tidak sombong dengan kalimah ini, bahkan kalau kita sebut pun la ilaha illallah ini tuan-tuan, tak bertemu pun dua bibir ni. Kalau sebut la ilaha illallah ni tak bertemu pun dua bibir ni, tetapi apabila waktu sakarat, dialah satu perkataan yang cukup, yang hanya Allah Ta'ala pilih saja. Orang yang terpilih saja yang dapat sebut, maka syurgalah untuk dia. Jadi orang yang tak sombong dengan kalimah ni, insya-Allah dia akan dapat peluang waktu sakarat dia. Kita imam doa untuk imam juga. Sebab masa sakarat, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Doa dengan imam tu, ya Allah permudahkanlah atas kami sakaratil maut. Waktu hidup, dia dengar perkataan la ilaha illallah, dia tak sombong. Tinggal segala urusan dunia, dia utamakan perkataan la ilaha illallah tuan-tuan. Maka perkataan ini akan datang kepada dia sewaktu dia nazak, sebagaimana dia utamakan perkataan itu semasa dia hidup. InsyaAllah inilah rezeki buat kita apabila kita tahu kebesaran kalimah la ilaha illallah ini. Bahkan disebut afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tentu hadirin yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW, ingatlah masa
kaya kamu sebelum datangnya miskin. Masa kaya sebelum datang miskin, ada budak-budak ataupun ada remaja ataupun ada para siswazah dan sebagainya yang sedang buat projek, minta sumbangan. Katanya, tuan, kami ni buat projek satu kitab ni harganya RM200. Kalau masuk satu nama RM20. Cukup 10 nama kita bagi buku ni, kitab ni dekat tahfiz, kita bagi kitab ni dekat sekolah dan sebagainya. Bagilah satu nama. Tuan-tuan, kalau kita bagi satu nama RM20, agak-agak terganggu tak kita punya simpanan RM8,000 dalam bank? RM8,000 tu kira sikit lah. Tapi yang RM8,000 pun tak akan tergugah pun. Berapa ramai tuan-tuan saya jumpa kawan-kawan yang bila dah tak ada baru nak bagi. Kawan-kawan saya yang pencen tentera, dan saya rasa sini pun ramai veteran mungkin. Pencen, dia kata, Ustaz, saya berasa rugi dulu masa pencen hari tu tak bagi ataupun tak sedekah dekat masjid penapih air minuman ni. Dalam harganya kalau cash RM3-4,000. Dapat duit gratuity tu Haji berapa? RM200,000. RM200,000 kalau beli benda tu RM4-5,000 tak terasa pun. Tapi bila dah habis, baru dia kata silap lah, saya tak bagi dulu. Ini tuan-tuan hadirin dan rahmati Allah yang diminta oleh orang-orang yang mati daripada Allah SWT nak balik ke dunia. Salah satunya fa'asaddaqa, kami nak sedekah, wa akum minas solihin, dan jadi orang-orang yang soleh. Jadi tuan-tuan, kalau orang datang meminta kepada kita apa yang kita mampu di atas kemampuan kita, janganlah kita takut kepada kemiskinan. Sesungguhnya ada di sana yang akan membalas kebaikan kita, iaitu Allah yang Maha Kaya. Dan kata Nabi SAW, ingatlah hidup kamu sebelum datangnya kematian. Bila datangnya kematian, tuan-tuan, tidak ada apa-apa lagi yang boleh membantu kita. Hari pertama kita mati, apa dia yang hilang? Datuk Seri, Datin dan Seri hilang, tuan-tuan. Hilang, tuan-tuan. Kalau pangkatnya sarjan ke, pangkatnya korporal ke, hari mati hilang. Orang datang kata pukul berapa nak mandi jenazah. Orang tak tanya Tok Imam pukul berapa nak mandi datuk ni, tak. Pukul berapa nak mandi jenazah, hilang, tuan-tuan. Allah tunjuk dekat kita. Itulah yang berlaku setiap kali kematian. Tuan-tuan, anak kita, dia bagi tahu dalam Facebooknya, WhatsApp, dimaklumkan bapa saya sekian-sekian nama telah kembali ke rahmatullah pada petang tadi. Mohon dihadiahkan Fatihah. Lepas tu orang pun tulislah di bawah tu, salam takziah Al-Fatihah. Yang lain pun ambil yang atas tu, copy paste, haram tak baca pun, tuan. Jadi tak ada pahala pun Fatihah tu. Jadi di mana kita masa kematian? Dan tak ada pun, tuan-tuan, selama mana kami duk urus jenazah ni, orang yang datang katanya, Ustaz, boleh tak simpan Ustaz, saya punya suami di rumah dalam seminggu, saya nak spend time last, kata. Tak ada, tuan-tuan. Sebab kami hidup 30 tahun, takkanlah tak boleh tinggal di rumah 3 hari lah. Ayat dialog ni apa? Minta tolong Ustaz urus lagi baik, lagi cepat kesian jenazah. Itu je. Jadi tuan-tuan, begitulah keadaan kita. Kadang-kadang ayah yang beli rumah, ayah yang beli tanah dan sebagainya untuk anak-anaknya, kadang-kadang jasad ayah pun tak dapat bawa balik ke rumah yang dia beli tu. Rumah yang dia beli, bayar dengan gaji bulan-bulan RM1,000-2,000. Bila dia mati, tuan-tuan, tak sampai pun dia ke rumah tu, sampai takat masjid sahaja dan sebagainya. Jadi begitulah kita, tuan-tuan hadirin dan dirahmati Allah. Kawan kita, kawan baik kita, dia datang, dia baca dekat kita Yasin lebih kurang, Qul Huwallah. Lepas tu dia keluar, dia jumpa satu orang, dia tanya, siapa dia dengan arwah ni? Saya dengan arwah ni sepupu dia, datang daripada Felda, dari Pahang, kata. Duduk Felda mana? Sekarang harga sawit berapa? Sekejap je, tuan-tuan. Yang dia kata sedih kawan baik tadi ni, sekejap je. Jadi tuan-tuan, itulah keadaan kita di hari kematian kita. Apa yang akan bersama dengan kita? Amalan
amalan kita. Jadi antara perkara yang kita nak bincang pada malam ni, satu amalan yang besar sebelum kita menyambut Ramadan pada tahun ini, lebih kurang tak sampai 20 hari, 20 hari lebih sikit tuan-tuan dan rahmati Allah, kita akan bertemu dengan Ramadan. Sama-samalah suka saya nak membawa tuan-tuan untuk sama-sama kita muhasabah satu perkara yang lebih besar sebelum menghadapi puasa tu. Seperti mana bulan yang lepas kita membincangkan tentang Nabi SAW yang menerima satu anugerah yang besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu hadis kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah fa in salahat salaha lahu sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Sesungguhnya amalan yang mula dihisab atas seseorang hamba di hari kiamat adalah amalan solatnya. Sekiranya baik solatnya, maka baik segala amalannya. Sekiranya buruk solatnya, maka buruklah segala amalannya. Semayang tuan-tuan dan rahmati Allah, sebelum kita menyambut Ramadan yang akan datang, maka perkara pertama yang perlu kita perbetulkan untuk mendapat puasa kefarduan, puasa fardu yang lebih baik, maka kita perbetulkan solat kita dahulu yang Nabi sebut sebagai tiang agama, dan perkara yang mula-mula sekali yang akan dihisap. Lepas semayang, yang lain pun akan terlepas. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, dirikanlah solat untuk ingat kepadaku, tali zikri. Jadi mudah je. Orang yang tak semayang adalah orang yang tak ingat Tuhan. Ahli keluarga, anak menantu kita, anak saudara kita, adik-beradik kita, kalau tak lekat lagi 5 waktu, tak ingat Tuhan lah. Itu je dia punya tanda. Oleh itu menjadi tanggungjawab tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita untuk ingat memperingati. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kena jaga diri dan ahli keluarga. Jaga diri dan ahli keluarga daripada api neraka. Bukan jaga diri kita je. Kena jaga dua-dua. Kalau kita dan family okey tuan-tuan, tapi mungkin kita punya keluarga abang kita, keluarga adik kita, kita nampak kurang sikit semayang. Jadi apa cara dia sekarang ni? Semua ada WhatsApp group family dan sebagainya tuan-tuan. Tuan-tuan gunakanlah medium ni untuk dakwah. Bila masuk waktu semayang, kita semayang, hantarlah satu ayat selamat menunaikan solat semua kepada anak-anak saudara, kepada abang adik semua, anak cucu menantu, selamat menunaikan solat maghrib. Cukup yang tu je. Mula-mula dia tengok, Pak Long lain macam pelik dia hantar ayat malam ni, kita tak pernah pun. Kawan kami pun hantar macam ni juga, tapi lepas 3 kali hantar meninggal. Kita tak hantar terus Pak Long esok. Yang ni biasa tuan-tuan. Ayat-ayat macam ni dia menyebabkan kita terhenti. Orang hantar ayat Quran, dia kata nak jadi ustaz. Bila hantar hadis, dia kata nak jadi ustazah. Sejak bila nak ganti ustazah Asma' ni? Jadi ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, biasa. Yang pentingnya niat kita nak menjaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada neraka Allah. Cuma yang solat kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah sebut di dalam ayat yang lain, inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Semayang ini akan mencegah fahsyak dan munkar, kekejian dan kemungkaran. Persoalannya dengan ayat ini, kita semayang 20 tahun, semayang 30 tahun tuan-tuan, tetapi masih lagi fitnah orang. Semayang tak pernah tinggal, tetapi masih lagi ambil rasuah sana, ambil rasuah sini. Semayang tak pernah tinggal, tetapi masih lagi mencuri. Semayang tak pernah tinggal, tetapi masih lagi mengumpat sana, mengumpat sini. Semayang tak pernah tinggal, tetapi masih lagi melakukan perkara yang lara. Sebab apa?
Padahal Quran kata semayang ni boleh mencegah fahsyak dan mungkar. Jadi tuan-tuan, bersama-sama kita muhasabah. Di dalam ilmu tasawuf, katanya semayang ini terbahagi kepada 5 keadaan. Jadi kita ni duduk di keadaan yang mana? Solat yang paling rendah sekali. Kalau orang utara kata paling cerai, tuan-tuan. Duduk di nombor 5, namanya solatul jahilin. Solat orang-orang yang jahil. Tak ada ilmu, dia tak tahu yang mana rukun, yang mana sunat, yang mana makruh. Yang ni semayang orang yang yang tidak dapat mencegah fahsyak dan mungkar. Semayang dia tidak tahu apa-apa. Solat orang-orang jahil. Solat macam ni tak boleh mencegah kemungkaran. Naik atas sikit, namanya solatul aidiyin. Solat orang-orang yang ikut adat. Dia tengok orang, dia ikut. Pencin baru nak main masjid. Lepas tu dia kata kat isteri dia, abang akan mula Jumaat ni untuk berjemaah di masjid setelah pencin. Ambil hari Jumaat nak berkat bang. Jadi dia mai subuh. Bila mai subuh hari Jumaat tu, imam baca surah Sejadah, tuan-tuan. Bila baca surah Sejadah, dia pun tengok kiri kanan. Pasal apa orang sujud terus ikut tu imam. Dia tak pernah buat pun sebelum ni. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Kata orang sujud terus. Sudah, dia kata tu imam ni perasan tak mandi wajib perasan pagi ni, kata. Sebab terus sujud. Sebab tak pernah jumpa, tuan-tuan. Dia tak pernah jumpa. Lepas semayang, orang lain balik, dia seorang duduk termenung di surau tu. Jadi sampai ke cerah, Tok Siak nak tutup pintu dia ni, kan. Tok Siak nak tutup pintu. Kemudian dia kata, cik, saya nak tutup pintu dia ni. Nampak macam ada masalah je. Saya confused, kata. Sebab apa surau ni pagi ni buat subuh 3 rakaat. Sudah, kata. Maknanya tuan-tuan, dia tak puas hati. Dia tak pernah jumpa. Jadi Tok Siak tu lah pula kena tuition kat dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ikut tidak ada apa-apa pengetahuan. Yang ni pun tak boleh mencegah fahsyak dan juga kemungkaran. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Berapa puluh tahun dah kita duk baca, tuan-tuan. Tak tahu minta apa pagi-pagi dalam doa kunut tu. Ya Allah, berikan kami hidayah seperti mana orang-orang yang Engkau hidayahkan. Berikan kami sihat sebagaimana orang-orang yang Engkau sihatkan. Dan sampai habislah maknanya. Tapi kita kadang-kadang duk minta 30 tahun, 40 tahun semayang. Amin je lah. Takkan tu imam nak doa yang tak baik, kan. Jadi tuan-tuan, solat ni, kalaulah kita dapat cari hikmah dia, solat ni kalau kita dapat cari dia punya falsafah dia, tuan-tuan, maka ia akan jadi lebih sonok dan manis buat kita. Contoh, kita angkat, tuan-tuan, jari semasa tahiyat. Sebut tahiyat ni, saya teringat nak cerita di camp. Askar ni, tuan-tuan, nak menikah, dia kena temuduga ustaz dulu. Fardu ain dia. Kalau lulus, baru CO akan sign. Lulus. Untuk dia punya permohonan nikah. Jadi kena pergi dekat ustaz dulu. Kalau ustaz luluskan, baru boleh pergi CO, tuan-tuan. Jadi ada hamba Allah ni, orang bujang, tuan-tuan, dalam camp. Tentera kalau dia nak kahwin, dia jumpa ustaz 8 kali, dia bagi salam 10 kali, kata. Sebab dia tak lulus lagi, kan? Tapi bila dah lulus, jumpa 8 kali, sekali pun tak bagi salam dah. Belagak dah. Sebab dah lepas dah. Jadi ada hamba Allah ni, last nak masuk temuduga Puan Pemerintah, temuduga CO, sebelum dia nak nak last untuk dapat kelulusan. Si ustaz pun akan ikut masuk sekali. CO pun tengok, oh bagus ni, lulus semua. Lepas tu CO pun tanya dia, baca tasyahud sikit, nak dengar.
Dia pun heran tuan-tuan. Dulu masa awam mak rempit apa ni kan. Mana reti benda-benda aku tu. Kalau sebut tahiyat, tahu lah. Jadi sebut tasyahud, dia tak tahu. Tasyahud ni bahasa kitab kan. Tapi tahiyat yang tu lah kan. Jadi si O pun tanya dia, kau tahu ke tak tahu ni? Baca tasyahud. Dia duk tengok betul? Kiri kanan makan ubi panas tak lepas ni. Lepas tu tengok ustaz belakang tak boleh bagi tahu. Kuat-kuat nanti kantoi. Jadi ustaz pun tunjuklah jari macam tu. Maksudnya tahiyat lah kan. Macam tu. Lepas tu si O tanya dia lagi, boleh ke tak? Boleh tuan. Kata, boleh cepat. Dia buka tuan-tuan tali pinggang. Si O tu, kenapa ni? Yang ni hidup tuan. Ya Allah. Kata. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, susah. Kalau tak ada ilmu, ni payah. Jadi tuan-puan, kalau nak pilih menantu pun pilihlah yang ada agama. InsyaAllah kita bagi lalu azan solat isyak. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Sikit lagi tuan-tuan, kita habiskan. Cari anak menantu yang tahu agama. Dan tahu agama ni yang paling utama adalah tahu solat. Dia balik bagi tahu kita, ayah, Alung ada kawan baik dia dekat pejabat. Tengok dia selalu pergi semayang, selalu bertemu dia dekat surau masa solat zuhur, masa solat asar. Bagus dah tu. Jadi kita ayah pun panggil dia datang kenal-kenal di rumah. Tuan-tuan panggil masa semayang. Contohnya makan malam, suruh dia datang pukul 7, kita boleh semayang jemaah. Tolak dia jadi imam. Bila tolak dia jadi imam, dia kata saya komat je lah pakcik jadi imam. Sebab pakcik dah pergi haji. Pandai tuan-tuan. Hak jenis sodik ni pun ada juga kan. Tapi tak kisahlah, janji datang, dia pun tengok, ni family ni bukan sencalang, semayang jemaah. Lepas tu tuan-tuan tanya, macam mana semayang, okey ke baca Quran gitu. Saya okey baca Quran, selalu khatam, tiap-tiap tahun khatam. Oh bagus nak tiap-tiap tahun khatam. Pakcik nak test sikit boleh? Bakal Pak Mentua nak test tuan-tuan, boleh tak? Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim.
ulang dan sambung bacaan pakcik. Macam hafazan peringkat kebangsaan tu kan. Padahal pakcik pun hafal satu ayat tu je, tak kisah lah tuan-tuan. Jadi dia kata, ni makan apa bentuk aku ni, bukan calang ni. Maknanya itu yang kita bagi awal-awal, biar dia tahu perkahwinan ni adalah berkait agama, bukan hanya semata nak keseronokan berpasangan semata-mata. Tuan-tuan, jangan tanya bab dunia lebih. Kereta sebulan banyak berapa, ni road tax ni lah ni berapa harga ni, kalau atas highway paling laju boleh lari berapa. Itu soalannya tuan-tuan, memang tak ada nilai ukhrawi. Jadi dia kata yang tadi solat aidiyin, yang keempat ni solat adat yang ikut orang. Yang ni pun tak lepas lagi. Naik sikit. Namanya solatul arifin, solat orang-orang yang arif. Yang ni maksud dia tahu rukun dan sebagainya. Dan kata ulama, yang ni pun belum lagi sampai boleh mencegah fahsyak dan munkar. Dia tahu perkara dalam solat, tuan-tuan. Antaranya tuan-tuan dari yang dirahmati Allah, ditulis di dalam kitab, kenapa kita mengangkat tangan sewaktu tasyahud pada kalimah syahadah itu. Antara hikmahnya, rupanya jari telunjuk yang kita angkat itu kerana ada satu urat yang terus bersambung dengan jantung kita. Jadi bila kita angkat syahadah tu, dia sebenarnya mengingatkan degupan jantung ini bahawa akidah kita hendaklah terus dijaga dengan meyakini Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Ini antara hikmahnya. Tetapi kalau yang jenis pusing tu, saya tak jumpa lagi. Ada jenis pusing ni, tak tahu dia pusing roundabout Shah Alam ke mana, sat kanan, sat kiri, ganggu orang sebelah ni kan. Yang jenis pusing pun ada. Masa syahadah ni, dia duduk pusing tu pula. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, lebih banyak kita cari hikmah dia, lebih semayang itu akan lebih rasa ringan dan lazat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, solat yang disebut qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un, iaitu solat orang yang khusyuk. Kata ulama, orang yang sampai tahap ini barulah solat dia boleh mencegah fahsyak dan juga munkar. Solat orang yang khusyuk. Tuan-tuan, sahabat dulu sampai nak kena potong kaki. Sebab apa? Penyakit di kaki ni, nasihat tabib, perlu dipotong kaki ni. Masa dulu mana ada ubat bedah, mana ada ubat bius. Lalu nasihat tuan tabib tadi, minumlah arak untuk menjadi sebagai bius kepada kamu untuk dipotong kaki kamu. Jadi apa kata sahabat ini, aku tidak akan memasukkan walau setitik perkara yang haram di dalam tubuh badan aku. Lalu kata tabib ni, kalau macam tu nak buat macam mana? Potonglah kaki aku ketika aku menunaikan solat. Allahu Rabbi. Sampai macam tu sekali khusyuk para sahabat dahulu. Ada tabi'in yang solat ni tuan-tuan dilalui oleh ular. Semasa tahajudnya qiyamul lail, ular melalui jubahnya dalam keadaan tenang di sujud, tidak bergerak sedikit pun. Kita tuan-tuan bukan ulang, nyamuk main sekop satu masjid dengar tampak kiri kanan kita. Berbeza dengan sahabat dan tabi'in dahulu khusyuknya. Dan yang paling tinggi sekali solat yang disebut di sisi ulama tasawuf, iaitu solatul muhsinin, solat orang-orang yang ihsan. An ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Semayang sebagaimana dia melihat Allah. Kata Nabi, sekiranya kamu tidak nampak Allah, Allah melihat kamu. Jadi konsep ini tuan-tuan dibawanya juga di luar semayang. Apabila dia di luar semayang, tetap dia rasa Allah melihat dia. Jadi waktu gelap ataupun cerah, waktu sunyi ataupun ramai, tidak ada ruang untuk dia melakukan kemungkaran, kerana dia sentiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah solat yang boleh mencegah fahsyak dan munkar. Dan saya yakin tuan-puan, kita yang selalu dalam duduk kuliah dengar majlis ilmu ni, kita dah duduk mungkin di tahap solat yang ketiga. Solat orang-orang yang arif.
cuma nak upgrade sikit dia, pergi ke solat orang-orang yang khusyuk, insya-Allah solat itu akan jadi benteng kepada kita daripada melakukan dosa-dosa kepada Allah SWT. Sekira sekadar itu yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin rahmati Allah, sebagai penutup, saya perkenalkan diri, saya lupa nak ta'aruf tadi. Tuan-tuan kata mamak mana pula main ceramah malam ni. Saya tuan-tuan daripada Kor Agama Angkatan Tentera, saya bertugas di Mindef, dan juga alhamdulillah dapat sekali sampai di sini. Duduknya di Ampang sampai USJ, baru tengok bangunan-bangunan dekat USJ, rupanya macam main dekat USA tuan-tuan. Hebat sungguh kata. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada masa-masa akan datang. Sekadar itu dapat dikongsikan. Semoga Allah jadikan kita dan juga anak-anak orang yang menjaga solat sampailah hujung nyawa kita, insya-Allah. Jangan lupa amalkan doa surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas solah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa, untuk doakan kita dan keturunan kita orang yang selalu jaga solat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.